kita diberi function, bagaimana kita nak buat lakaran. Nanti dalam soalan, dia akan suruh lakarkan, sketch the following graph. Maksudnya kita diberi satu function, kita sketch the graph kan. Ingat kalau sketch dengan draw a graph, dia berbeza. Kalau draw a graph, maksud dia kita kena lukis graph dengan menggunakan kertas graph. Sebab kita akan lukis dengan tepat. Biasanya, kalau kita nak lukis, maka mesti ada satu table. Baru kita lukis graph. Tapi kalau sketch the graph, hanya lakaran je. Lakaran ni maksud dia, kita hanya labelkan point yang penting je. Bukan maksud dia kita akan lukis berdasarkan table. Kita hanya lakaran je. Mana-mana point yang penting kita label. Kemudian kita akan tengok bentuk dia. Itu saja. Dia bukan kita nak tengok tepat. Okay. Jadi ini semua saya dah sentuh ni. Jadi kena ingat balik antara yang kita kena ingat kalau graf linear. Okay. Katakan saya turun nombor 2B ni. Soalan 2B. Fx. Bagaimana cara kita nak lakarkan graf. Sebelum ni saya dah bagi nota. Kalau graf linear. Kalau graf linear. Yang pertama. Linear. Ni kalau lupa boleh tengok balik video yang saya upload tu. Linear. Yang kita kena hafal y equals to x. Maksudnya kamu kena hafal paling basicnya ni. Ni yang paling basic ni. Yes. Betul lah graf dia. Kalau negatif kita terbalikkan. Okey, jadi sekarang ni kalau kita tengok ni kan, kalau kita diberi satu function, kita nak ramalkan bentuk dia macam mana. Jadi kita boleh berdasarkan yang ni. Maksud nanti bila kita lukis, mesti bentuk dia macam ni. Jadi bentuk dia mesti macam ni, baru dapat satu markah. Sebab masa kita buat pemarkahan ni untuk scatter graph, kita akan tengok yang pertama tu dia punya bentuk graf dia. Bentuk graf mesti betul. Tak kisahlah kamu lukis atas ke, bawah ke. Yang penting bentuk dia betul je, satu markah. Siapa yang buat bentuk yang ni, habis satu markah ni. Okay? Jadi segi pemarkahan tu, yang pertama tu bentuk mesti betul. Itu yang saya suruh hafal, yang saya senaraikan 6 tu. Yang paling asas. Supaya kita boleh ramalkan bentuk dia. Paling kurang bila soalan macam ni, satu markah kamu mesti boleh dapat. Okay, kemudian untuk lebih tepat dia, kalau linear kan, ingat kalau linear kita mesti lakarkan graf berdasarkan mesti ada dua titik. Macam kita belajar kat sekolah tu, nak lukis garis lurus, mesti ada dua titik. Yang pertama, katakan saya andaikan x0. Maksudnya kalau kita andaikan ni 0, maka nilai y itu adalah 4. Itu poin yang pertama. Selesai. Kemudian poin yang kedua, biasanya lebih mudah kalau kita andaikan y pula 0. Kalau yang ni 0, maka kita akan dapat negative 3x equals to negative 4. Ataupun kita boleh tulis 3x equals to 4. Maka kita akan dapat x ni adalah 4/3. Okay. Jadi kalau kita nak lukis, kita lukis berdasarkan ni. Jadi kita akan lukis part C. Okay, katakan saya ambil ni lah. Okay, saya lukis part C. Yes. Macam tu kan. Jadi ingat ini soalan sketch the graph, menyelakaran je. So kita ambil 0 to 4, 1. Kemudian kita ambil 4/3, mungkin di sini lah kot. Kan? Ni tak perlu tepat. Kita buat lakaran je. Okay. Kemudian kita binalah garis. Kita buatlah garis, yes. Macam tu lah, berkurang. Pemarkahan dia ini, pastikan kamu labelkan ini adalah graf fx equals to negative 3x plus 4. Jadi dari segi pemarkahan ni, yang pertama dia punya bentuk graf. Bentuk graf mesti betul. Mesti bentuk macam ni graf dia. Mesti betul. Kemudian yang kedua, markah yang kedua, pintasan yang penting ni mesti betul. Kalau paksi y, dia mesti ada nombor 4. Dia mesti ada, kalau x ni, mesti ada 4/3. Kemudian label paksi ada tak? X, Y. Label garis tu ada tak? Tu nanti kita akan bagi satu markah lagi. Okay. Biasanya 2 markah. Okey, setakat ni okey tak? Okey tak setakat ni? Okey, sir. Boleh ya? So ingat, linear inilah caranya. Yang pertama, step yang pertama kita ramalkan bentuk dia macam mana.
So bentuk dia mesti macam ni. Jadi kalau katakan kita tak reti nak lukis, kamu lukislah garis ni di mana-mana, tapi mesti bentuk yang macam ni, kecurunan yang macam ni. Okay, itu kamu lukis juga satu markah. Kemudian kalau kamu lukis dengan tepat, baru ada satu markah lagi. Okay, jadi kalau linear pastikan dua titik ada. Okay, kemudian kita tengok soalan ni. Hence, selepas kita lakarkan graf, hence, find the domain and range. Jadi kita kena ingat balik lah. Sebelum ni kita dah belajar domain ni merujuk kepada X ke Y? Domain. Domain. X. Ya, X. Dan range ni rujuk pada apa? X ke Y? Y. Y. So ingat domain adalah X, range adalah Y. Jadi kalau kita nak jawab ni, so soalan seterusnya kita nak senaraikan domain dia. Okay, domain ni maksud dia kita akan tengok graf kita ni di paksi X. Maksud dia graf kita bermula daripada mana? Bermula daripada negatif. Sebab tak tahu nombor dia tapi dia negatif. So kita labelkan negative infinity. Kemudian kita tengok graf kita berterusan sampai ujung ni. Kita nampak nilai dia adalah ke kanan. Tetapi nombor tak tahu. Jadi kita akan labelkan infinity. Itu domain Domain ingat, domain tu adalah X. Kemudian kalau range, kita tengok Y pula, pasti Y. Graf kita yang paling bawah berapa? Dia ke bawah tapi nombor dia tak tahu. Bila tak tahu, kita letak negative infinity. Kemudian saya tengok graf kita paling atas di mana? Paling atas tak tahu nombor dia tapi dia positif. Maka kita ambil positive infinity. Ini kalau kamu tulis ni, domain satu markah, range satu markah. Okay, jadi kalau kita refer pada nota, yang pertama kita ramalkan bentuk dia. Kalau ikut nota yang minggu lepas, saya dah bagi. Kamu kena hafal Y equals to X squared. Okay. Maka graf dia kalau kuadratik dia ada dua. Sama ada senyum dengan masam. Kalau negatif maksud dia masam. Okay. Jadi kita tengok soalan kita ni. Y fx equals to positif. Kalau positif maksud dia jawapan kita mesti bentuk senyum. Jadi kalau katakan kamu tak reti nak lukis, kamu lukis je bentuk senyum tu. Dapat satu markah. Sebab markah bentuk ni satu. Jadi lakaran graf ni sepatutnya paling kurang satu markah mesti kamu boleh dapat. Tapi dengan syarat kamu kena hafal lah ni yang basic masih bagi ni. Okay. Kemudian kita nak tahu yang lebih tepat. Sebenarnya yang lebih tepat ni macam mana? So kita patah balik kepada soalan. Fx equals to x squared minus 4. Katakan kita ambil satu titik lah. Bila x sama dengan 0, maka y tu negatif 4. Jadi kita boleh buat lakaran yang tepat. Okay, katakan macam ni lah. Okay, saya buat lakaran yang tepat. Maksudnya bila x 0, y equals to negative 4. Maksudnya saya akan ambil ni negative 4. Negative 4. Dan tadi kita ramalkan graf kita senyum. So kita buat senyum, yes. Buat senyum, yes. Sorry lagi gigi sikit ni. Yes, macam tu. Maka siaplah kita punya graf. Tapi jangan lupa ini adalah X, ini adalah Y. Labelkan ya. Kemudian labelkan ini adalah Fx equals to X squared minus 4. Ini kalau kamu lukis bentuk betul satu markah. Label lengkap tak? Label lengkap satu markah. Okey. Graf biasanya 2 atau 3 markah. Okey, graf markah dia. 2 atau 3. Kemudian hence kita nak dapatkan dia punya domain. Kita dapatkan dia punya domain. So domain, ingat domain ni adalah kita rujuk di paksi X. Paksi X. Maksudnya kawasan graf kita di paksi X. Graf kita bermula daripada sebelah kiri. Tapi nombornya tak tahu. So labelkan negative infinity. Kemudian kita tengok graf kita ujung sekali adalah ke kanan. Tapi nilai dia tak tahu. Tak tahu tu maksudnya kita letak positive infinity. Kemudian range. Range kita rujuk pada paksi Y. Bila pada paksi Y, maksudnya kita tengok graf kita paling rendah di mana? So kita nampak ya, paling rendah dia start dengan negatif 4. Betul? Graf kita paling rendah start dengan negatif 4. Kemudian terus sampai tak tahu penghujung dia. Kalau tak tahu, dia menuju ke atas.
maka kita letak je positive infinity. So kita start from negative 4 to positive infinity. Pastikan open interval. Ni rekaan semata-mata. Negative 2x negative 3. Contoh. Katakan kita dah beri function yang ni. Okey, cuba guna calculator. Boleh faktur tak ni? Cuba guna calculator. Boleh faktur tak? Okey, saya ambil 1 negatif 2 sama dengan negatif 3. Yes. So kita punya faktor dia apa? Yang pertama apa? X sama dengan 3. 3. X sama dengan 3, satu lagi? Negatif Tambah 1. 1. Tambah 1, yes. Kalau dari segi nilai dia, X sama dengan 3, X sama dengan negatif 1. Okey? Jadi kalau jumpa macam ni, yang kita boleh faktor, saya tanya faktor kan lah. Okey, jadi kalau kita nak tahu bentuk graf kita macam mana? So kita tengok balik kita punya nota. Tengok kita punya nota. Kalau kita tengok yang paling tinggi adalah X kuasa 2. Jadi kamu tulis je Y equals to X kuasa 2. Ini dalam exam tak perlu tunjuk. Yang ni. Ni cuma kita nak rujuk, nak ramalkan bentuk dia macam mana. Okey, maka dia positif. Pilihlah bentuk graf mesti senyum. Jadi bila kita lukis graf ni, mesti graf senyum. Dia takkan jadi terbalik. Tak boleh. Okay? Jadi kalau kamu lukis ni dah satu markah dah ada. Kemudian untuk lebih tepat, fx equals to x squared minus 2x minus 3. Okay, untuk lebih tepat, kita cari bila x kosong. Bila x kosong, nanti kita akan nampak fx kita ni sama dengan negatif 3. Ini ganti ni, 0, 0. Dapat negatif 3. Selesai. Okay, kemudian bila saya tukar pula fx equals to 0, maka yang ni saya akan ambil equals to 0. Saya ambil yang faktor tadi lah. Okey. Maka ada dua nilai x. Ada dua nilai x. Yang pertama positif 3, yang satu lagi negatif 1. Jadi bila kita lukis dengan tepat, kita akan berdasarkan dua ni. Jadi saya lukis. Okey, betul lebih kurang ni. Das. Okey, saya ambil ni katakan okey, yang pertama kalau x0, y tu negatif 3. So kita letak sini negatif 3. Negatif 3, settle. Kemudian berdasarkan maklumat ni, yang ni. Maklumat yang kedua ni, maksudnya kita ada dua. Dua titik lagi, 3, 0. So kalau 3, 0, maksudnya di sini lah. 1, 2, 3. Lebih kurang So ni satu. Kemudian satu lagi, negatif 1, 0. Negatif 1, 0. Negatif 1. Saya buat ke sini sikit. Negatif 1. Negatif 1. Tadi kita tengok tadi, graf kita senyum. Kan, graf kita senyum. Jadi saya lukislah senyum. Kalau saya lukis, saya buat bersenyum. Positif ya. So saya buat senyum, yes. Yes kan. Macam tu lah lebih kurang. Okay, yes. Pastikan dia bentuk senyum lah, bentuk senyum. Dan kita labelkan, ini adalah Y, ini adalah X. Kan? Jadi sekarang ni, kalau kuadratik, selonnya kita kena tahu juga ni, minimum dia berapa. Kan? Kalau kita belajar di sekolah, nak tahu titik minimum, kita kena buat commutative square. Untuk sekarang ni, kita bincang sketch the graph. Jadi tak perlulah kita guna commutative square. Kita tengok daripada negatif 1 sampai ke 3, berapa unit digunakan? Daripada negatif 1 sampai 3, berapa unit? Berapa unit? Negatif 4 kan? 1, 2, 3, 4. So kalau 4, yang di tengah tu adalah bagi 2. Jadi kita akan ambil lah 1, 2. Maksud dia, kita nak tahu titik minimum ni, kita buat berdasarkan tu je. Kita tengok berapa dia punya panjang ni, 4. Saya ambil bagi 2. Maka kita kena tahu nilai tu pada 1. Jadi kamu kira lah sikit. Bila X sama dengan 1, kita ganti dalam persamaan yang asal ni. Okay, cuba ganti, nak ganti kat sini boleh, nak ganti kat bawah pun boleh. Okay, 1 tolak 2. Tolak 1, tolak 1, tolak 3. So tolak 4.
maka kita tahu nilai yang paling bawah tu adalah negatif 4. Negatif 4. Okey tak setakat ni? Boleh ke? Faham ni? Senyap je ni. Okey tak? Setakat ni ada nak tanya tak? Okey, sir. Boleh? Okey, sir. So titik minimum ni kita jangan guna cara di sekolah. Itu kalau kita nak lebih tepat lah. Sebenarnya untuk lakaran gerak ni kita tengok aja yang di tengah tu di mana. So kita kira je X1 sama dengan negatif 4. Okey, lepas itu kita jawab soalan. Domain adalah, okey, ingat domain ni adalah kawasan X. Maksudnya X kita bermula daripada dia bahagian negatif tapi tak tahu nombor dia. So kita ambil negatif infinity sampailah graf kita paling hujung sekali, paling kanan sekali adalah yang ni. Tak tahu. Jangan labelkan 4 pula. Dia ada sampai ke hujung. Jadi positive infinity. So domain kekal. Yang range pula, range. Ingat range ni adalah graf kita merujuk pada paksi Y. Pada paksi Y, graf kita paling bawah berapa? Nak ambil negatif 3 ke nak ambil negatif 4? Paling bawah. Berapa? Nak ambil yang mana satu? Negatif 4. Negatif 4 So graf kita paling bawah ni negatif 4. So itu yang kita mesti cari nilai minimum tu. Kalau kita tak cari, nanti kita akan kata, oh mana range dia daripada negatif 3. Dia bukan refer pada paksi. Graf kita tu paling bawah sekali, berapa nilai dia? Negatif 4. So kita tengok yang paling atas sekali, tak tahu. Tapi dia menghala ke positif. Maka itulah jawapan kita. Fx equals to x cube minus 3. Okey, jadi kalau kita nak ramalkan dia punya bentuk graf dia. So tengok balik nota saya minggu lepas. Kita hafal y equals to x cube. Maksudnya bila kita nak ramalkan bentuk graf, kita hanya fokuskan kepada kuasa yang paling tinggi. Kuasa yang paling tinggi. Kalau kuasa 3, so kita buat je y equals to x kuasa 3. Kalau negatif, kena ambil negatif lah. Okay, ini saya nak buat lakaran dulu dia punya bentuk dia. Kalau positif, maka senyum separuh, masam separuh. Ingat kalau lupa ni tengok balik nota saya yang lepas. Okay. Kalau negatif dia terbalik. Dia start daripada kiri. Sebabkan ni sama dengan soalan, maka graf kita mesti bentuk ni. Siapa yang lukis bentuk ni dah dapat 1 markah. Tak kisahlah kamu lukis dia tu di mana. Dah dapat 1 markah. Kalau kita nak lukis tepat, samalah. Kita andaikan, biasanya kita akan buat andaikan x 0. Maka bila sini 0, maka fx equals to negative 3. So macam tu je. Jadi kita lukislah graf. Ni tak perlu guna getah graf ni. So lukis, yes. Macam tu lah lebih kurang ni. Okey, kita ambil nilai negatif 3. So di sini, mungkin di sini kot. Negatif 3, yes. Okey. Kemudian bila kita nak lukis graf dia, bentuk dia, pastikan mesti bentuk ni. Separuh senyum, separuh masam. So kamu buatlah, yes. Macam tu kan? Separuh senyum, separuh masam, yes. Macam tu lah. Buat bentuk U bentuk U separuh. Itu bentuk masam separuh. Maka inilah kita punya graf y equals, bukan y. Dia guna fx. Okey, fx. Labelkan labelkan kuasa 3 tolak 3. Kemudian yang lain pastikan mesti label lengkap. Okay. Dari segi pintasan yang kita perlukan adalah negatif 3. Yang ni tak perlu cari. Okay, kalau nak cari, carilah. Ini maksudnya kalau kita andaikan y kosong. Kalau nak cari. Okay. Katakan kamu nak cari jugalah. Katakan kalau nak cari fx equal to 0. So fx f0 dan f0 fx sama dengan, kalau sini katakan ni 0, maka x sama dengan cube root of 3. Cube root of 3. So kamu label, kalau nak labelkan lah. Cube root of 3. So lebih tepat lah. Kemudian soalan seterusnya kita nak jawab domain. So domain, ingat domain ni adalah untuk x. Kita baca graf kita di paksi x ni paling rendah berapa?
Dia mala ke kiri, so negative infinity. Kemudian paling jauh berapa? Dia mala ke kanan, tak tahu nombor dia. Kemudian range dia, range adalah Y. Graf kita paling rendah berapa? Negatif tapi tak tahu nilai dia. Graf kita paling tinggi berapa? Jangan bagi tahu negatif 3 pula. Sebab selepas negatif 3 ni masih ada graf. Terus hujung sekali positive infinity. Maka itulah kita punya jawapan. Domain and range. Okey, ada soalan setakat ni? Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Boleh, sir. Boleh ke? Okey. Boleh, Okey, sir. Okey, katakan saya bagi contoh lain lah. Ini tajuk kuadratik juga. Okey, katakan ini contoh lain contoh lain. Given fx equals to, katakan saya bagi dalam bentuk faktor lah. Okay, x minus 3. Katakan macam ni lah. Akhirnya bila kita expand ni, dia akan dapat x kuasa 3. Kan? Jadi kalau kita nak lukis, nak tahu bentuk dia macam mana? Okay, rujuk pada basic dulu. Ambil y sama dengan x kuasa 3. Sebab bila saya expand ni, dapat x kuasa 3. Maka ramalan kita, disebabkan positif, senyum separuh, masam separuh. Graf kita mesti macam ni. Tapi kalau untuk lebih tepat, saya salin balik soalan ni, fx equals to, okay, ini kalau rajin nak expand lah. Tapi biasanya soalan dia bukan expand dulu. Dia asalnya dah siap expand kan. Okey, yang pertama, kalau kita andaikan x equals to 0, maka kita akan dapat nilai y dia berapa? So, negatif 1, negatif 2. So, negatif 2 darab negatif 3. 6. Maksudnya graf kita mesti langgar pada 6. Y sama dengan 6. Kemudian kita tukar pula. Kalau fx sama dengan 0. Maksudnya semua ni akan sama dengan 0. X tambah 2, X tolak 3. Maka nilai X yang kita akan ada 1, nanti 2 dan 3. Ada 3 nilai X. Okay. So kita lukis. So saya lukis. Okay, katakan saya ambil ni. Yes. Okay, macam tu Okay, yang pertama saya ambil bila X equals to 0. X equals to 0. Y equals to 6. So 0, 6. Mungkin kita agak-agak ni. Katakan sini lah. Okay, kemudian kita ada nilai X sama dengan 1. X sama dengan 1, 1. Kan? Ini 1. Kemudian kita ada ni 1, katakan 2, ini 3. Satu lagi di sini. Kemudian ada satu lagi. Satu lagi negatif 2. Ini 1. Yes, negatif 2. Kan? Tadi kita dah tengok graf dia. Dia mesti bentuk senyum separuh, masam separuh. Ini bagaimana cara kita nak lukis. Okay, senyum dan masam. Okay, saya buat senyum ni. Saya buat masam dulu. Okay, so saya buat ni. Masam dulu, masam. Yes. Boleh tak macam tu? Macam tu lah. Kan? Contohnya saya lukis senyum, kemudian masam. Kan? So itulah kita punya graf. Ini adalah Y. Y yang ni X. Domain adalah graf kita paling kiri berapa? Tak tahu tapi dia negatif. Graf kita paling hujung sekali berapa? Tak tahu tapi dia positif. Kemudian range. Range. Ini sebenarnya ada lagi ni. Ada lagi. So tak tahu nilai dia tapi negatif. Yang ni paling atas. Dah, itulah jawapan dia. Okay, kita tengok fx equals to tambah 1. Yes. Kan? Jadi kita ingat balik. Saya dah bagi tahu dah nota minggu lepas. Ini bentuk dia y equals to hasil value of x. Maknanya kalau ada modulus tu, maksud dia bila kita lukis, dia mesti bentuk V. Dia mesti bentuk V. Yes. Mesti bentuk V. Jadi ini graf kita ni mesti bentuk V. Kecuali kalau ada negatif kat depan. Kalau ada negatif kat depan ni, so balik kan.
Okay, jadi bagaimana kita nak jawab soalan ni? Okay, jadi yang paling mudah, kita lukis dulu. Kita lukis dulu yang depan ni. Yang depan. Maksudnya, kamu lukis dulu Y sama dengan 2X tolak 1. Actually, the value of 2X minus 1. Okay, jadi kalau kita nak lukis ni, yang pertama kita andaikan. Kita boleh buat macam ni. Andaikan X kosong. Macam biasa yang kita buat sebelum ni. Andaikan X kosong, maka Y sama dengan, kalau sini kosong, so absolute value of negative 1. Ini nilai dia adalah 1. Tukar pula, kalau Y equals to 0, maka absolute value of 2X minus 1 equals to 0. Maka terus X tu sama dengan setengah. Jadi, bila kita lukis, bila kita lukis, bila X 0, Y dia 1. So, kita labelkan 1. Ni, 1 ni, 1. 1. Kemudian, satu lagi setengah. Oh, sangatlah boleh. Okay, sekali lagi. Okay, saya naikkan dia ke atas sikit. Katakan 1 di sini lah. Okay, 1 di sini, yes. 1 di sini dan yang ini adalah setengah. Okay, ingat tadi kita punya graf dia mesti bentuk V. Mesti bentuk V. So, saya buatlah V, yes. Mesti bentuk V. Okey tak? Okay, ini yang saya lukis ni, ini belum jawab soalan lagi ni. Ini baru saya andaikan soalan tu adalah sampai modulus je. Kemudian, nak dapatkan jawapan akhir dia, kita jangan lupa, ada satu ni. Ada satu ni. Jadi sekarang ni, kita kena ganjakkan ni, kalau ada satu ni, maksudnya graf kita kena ganjak ke atas satu unit. Kalau sini katakan tolak 2, turunkan graf kita yang kita nampak ni, turun 2 unit ke bawah. Okay, jadi jawapan akhir dia adalah kita ganjak dia ke atas. Ni saya padam ni. Saya ganjakkan dia ke atas. Okay. Satu unit lagi ni, maksudnya akan jadi 2 ni. 2. Yang ini akan jadi 1. Kan? Jadi kita punya graf, jawapan akhir dia adalah yang biru ni. Inilah kita punya graf. Yes. Yes. Okay. Ini Y. Ini adalah X. Yang hijau ni bukan jawapan. Ini bukan jawapan. Ini baru kita punya step. Untuk dapatkan jawapan. Jawapan akhir dia adalah yang ni. Inilah graf kita. So nanti dalam exam ni, ini buat garis putus-putus. Sebab dia bukan graf. So labelkanlah fx sama dengan modulus of 2x minus 1 plus 1. Okey, setakat ni ada masalah? Ada yang tak faham? Faham. Ya. Maknanya sekarang ni bila X, kita tahu je nilai X, ini adalah maklumat bucu dia. Bucu dia. Nilai X yang kita nampak kat sini, itu adalah bucu dia. Yang asal. Kemudian kita ganjak ke atas. Okey, daripada situ soalan nanti mesti tanya domain. Domain dia apa? Okey, ingat domain tu adalah X. Kita jangan tengok yang ni ya. Kita jangan tengok yang ni. Ni nanti kamu dalam exam kamu buat cara macam ni. Kamu buat garis betul-betul dalam exam nanti buat garis betul-betul. Sebab nak menunjukkan ni bukan jawapan. Jawapan nanti kamu lukis penuh. Domain tadi, okey, domain daripada sini kita refer pada sini. Graf kita daripada negative infinity sebab dia ke kiri. Sampailah penghujung dia adalah arah ke kanan. Positif. Range kita, okey, range ingat ya, range tu nilai Y. Maksudnya graf kita Y yang paling rendah berada di mana? So hati-hati kat sini, kita tengok Y kita paling rendah berada pada nilai 1. Ni 1 ni. Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 sampailah, jangan berhenti sampai 2. Sebab selepas 2 masih ada graf.
Terus tak tahu tu banyak panah. Jadi kita akan ambil 1 sampai infinity. Negatif, ada negatif pula. Modulus of 2x minus 10. Contoh. Ini contohnya ni. Bagaimana cara kita nak lukis? Okay. Jadi yang pertama, kita ramalkan kita punya bentuk graf dia. Kalau ikut graf kita, y equals to, okay, kita lukis dulu yang asal lah. Ni basic yang kita hafal ni, dia mesti bentuk V. Mesti bentuk V. Tapi kalau ada negatif, kita akan ambil di bawah. Jadi graf kita mesti bentuk bawah ni, V terbalik. Cuma bucu dia mungkin berubah lah. Okay. So kalau kita nak jawab soalan ni, kita patah balik. Fx equals to negative. Okay, katakan x0. So fx equals to, kalau sini 0, so dapat negatif. Negatif 10. Maka negatif 10 lah jawapan dia. Negatif 10. Kan, negatif 10. Begitulah. Kemudian saya tukar bila fx sama dengan 0. Maka saya akan ambil ni samakan dengan 0. Okey. Ni negatif ni boleh hilang lah sebab boleh bawa ke sana. So hilangkan misalnya value. So x sama dengan 5. Jadi bila kita lukis, ingat ya, dia mesti V terbalik. Ingat ya, kita mesti lukis V terbalik. Okey, V terbalik ya. Yang pertama kalau x0 negatif 10. Mungkinlah ni kot negatif 10. Negatif 10. Kemudian x sama dengan 5. Sini lah kot. Kan 5. Okey, tadi x sama dengan 5 kan? Ingat, nilai x ni dia adalah bucu dia. Jadi kita akan lukis zas ke sini. Saya tepikanlah 5 ni. So kita akan lukis. Ini nilai 5. Okey, maka itulah kita punya graf. Ini adalah y, ini adalah x. So jangan lupa labelkan ini adalah graf fx equals to negative to the value of 2x minus 10. Okey, so kalau kita nak namakan domain dia, domain adalah x. Maka graf kita bermula daripada negative infinity. Sampailah tak tahu. Betul. Range pula, nilai graf kita paling bawah. Paling bawah, ni tak tahu ni berapa nilai y dia. Tapi nilai dia negatif. Dia berhenti pada mana? Dia berhenti pada? Bucu kita ni kat sini. So mesti berhenti pada 0. Okey tak? Okey. Sebenarnya kalau kamu nak check jawapan ni betul ke tak betul, kamu type je dekat Google. Kalau nak tahu jawapan dia kan, lakaran graf dia. Ini sama ada kamu type dekat Google ataupun kamu boleh install dekat handphone. Kamu pergi dekat Play Store cari Desmos. Okey, nanti kamu boleh try and error lah. Okay, katakan tadi saya nak lukis y equals to negative absolute value. Apa tadi? Itu punya 2x minus 10. Macam tu lah. Kita boleh try and error. Nanti kita tengok graf kita. Itulah kita punya graf. Kan? Maknanya kita punya graf. Maknanya betul lah. Graf kita bucu dia pada 5. Kemudian pintasan dia adalah negatif 10. Sama lah dengan kita punya graf tadi. Okey tak? Boleh ke? Boleh, sir. Boleh. Katakan kamu nak try and error lah. Saya nak tengok macam mana graf x kuasa 2. Mana x kuasa 2? X kuasa 2. Kuasa 2 kan? Kalau tak tahu kita boleh guna ni. Kan ada kuasa 2 ni. Tolak 3 lah contoh. Macam tu kan? Jadi kita boleh dalam ni. Jadi kalau graf yang kedua kita nampak betul.
Maksud dia nilai Y kita kalau X kosong dia akan langgar pada negatif 3. Betul lah, negatif 3. Kan? Negatif 3. So betul lah gerak kita senyum. So kamu boleh cubalah. Fx equals to square root. Ingat bila kita jumpa soalan, seeloknya kamu ramalkan dia punya bentuk graf dia. Jadi rujuk pada nota yang saya bagi sebelum ni. So kita hafal y equal to square root of x. Jadi ingat, graf dia bentuk C. Kalau square root apa aja? Dia mesti bentuk C, sama ada C yang bahagian atas ataupun bahagian bawah. Bahagian bawah ni adalah untuk y equals to negative square root. Okay. So untuk soalan ni, dia mesti graf dia mesti ni. Kamu mesti lukis ni, dapat tu markah. Okay. Jadi kalau kamu dapat soalan, tak erti nak lukis. Paling kurang bentuk mesti ada. Mesti kamu boleh dapat satu markah. Okey, untuk lebih tepat, fx equals to square root of 4x minus 2. Andaikan bila x kosong, maka f0 equals to, ganti dengan 0. Maknanya kalau guna kalkulator, mana ada nilai ni? So undefined. Undefined maksud dia kita tak tahu berapa nilai dia. Kalau kita bincang complex number ada jawapan. Tapi kalau kita bincang real number tak ada jawapan. Ini kita dah bincang masa bab 1. Kemudian kita teruskan lagi. Bila fx equal to 0, maksud dia square root 4x minus 2 equals to 0, maka step yang pertama kuasa 2 kiri kanan. Maka hilanglah square root. Maka x sama dengan 2. Okey. Jadi bila kita lukis, saya lukis balik ni. Okey, macam tu lah. Lebih kurang ya. Okey, kalau saya nak lukis, yang pertama tadi tak tahu macam mana nak lukis. Tak apa, tinggalkan. Kita pergi yang kedua. Kalau kita pergi yang kedua, x sama dengan 2. 2, x2, y0. So dekat sini lah. Tadi kita tengok graf kita tadi. Dia mesti C yang di atas. Jadi kamu lukislah. Besar sini. Maka itulah kita punya graf. Jangan lupa label y dan x. Kemudian labelkan graf. Ni graf kita ni adalah fx sama dengan bila graf square root, dia mesti bentuk C. Tapi C tu separuh je. Okay? So ni jangan lupa ni labelkan 2. Dah. Soalan yang sama, selepas tu mesti ditanya domain. So domain ingat domain tu X. Maksudnya graf kita rujuk pada paksi X. Graf kita mula-mula berada di mana? Okay, dia start dengan nilai 2. Sampailah tak tahu nombor dia, tapi dia ke kanan. Kemudian range. Okay, range. Nilai Y kita yang paling bawah berapa? Graf kita bermula di mana? Bermula di mana? Kosong. Kosong sebab dia kat sini. Ni Y0. So 0 to infinity. Itulah kita punya. Ya. Kalau negatif punca kuasa X, maksudnya dia ke bawah paksi X kan? Ya, ambil bawah. Kalau negatif Fx? Negatif Fx. Equal to punca kuasa X. Negatif Fx. Negatif ke bawah lah kat sini. Jadikan Fx tu sebagai tajuk. Jadi sama je lah dengan yang negatif. Sama. Okey. Ya, so jawapan dia kat sini. Yes. Ada lagi soalan lain? So ingat square root inilah cara kita nak lukis. Jadi step yang pertama, ramalkan bentuk jawapan. Kita hafal yang minggu lepas, kalau bentuk per, maka graf kita mesti satu atas, satu bawah. Okay, graf kita mesti macam ni. Kita tengok X dia positif, maka betul lah bentuk ni. Okay. Jadi kalau untuk graf yang macam ni, maka kita akan bermula dengan andaian bila X kosong. Bila X kosong, saya sambung macam ni. Bila X kosong, maka Fx sama dengan 5 per, negatif 5 lah.
Kan? Bila ni kosong, so negatif 5. Negatif 5, yes. Negatif 5. Tapi kalau Y kosong, kalau Y kosong, darab silang dah jadi 0 equals to 5. So statement tu tak betul lah. Mana boleh 0 equal to 5. Maka untuk graf yang fraction ni, jangan kita ambil fx equal to 0. So daripada nilai yang ada tu kita lukis je. Okey, cuma kita tengok kita ada satu ni, sempadan ni, di mana x tu tak wujud. Ni kira macam sempadan ni. Nak tahu dia punya sempadan ni, kita ambil. Jadi step yang kedua, yang pertama x equal to 0. Step yang kedua, kamu ambil yang bawah ni. Kamu fokuskan di bawah ni. Boleh tak yang di bawah ni kalau per kosong? 5 per kosong ada jawapan tak? Ada jawapan tak? 5 per kosong? Cuba guna calculator. Infinity. Tak ada. Tak ada kan? Max error. Jadi kita ambil. Maksudnya kalau kita samakan bawah ni dengan 0, maka kita akan dapat 2x minus 1 equal to 0. And maka x tu sama dengan 1 per 2. Okey. Jadi kita ada dua maklumat. Yang pertama yang ni, yang kedua yang ni. Okey. Jadi sekarang ni bila kita nak lukis, okey, katakan saya nak lukis ni. Okey, bila saya lukis, yang pertama bila x equals to 0, y equals to negative 5. Mungkin di sini lah kot. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ada nilai setengah. Tapi kalau kita ganti nilai setengah, kan? Kalau ganti nilai setengah, maksud dia bawah ni dah jadi 0. So tak ada jawapan. Maksud dia bila tak ada jawapan, nanti bila nak lukis, kamu buat macam ni. Garis putus-putus, ini ibarat macam sempadan dia. Sempadan maksud dia graf takkan langgar dia ni. Graf takkan langgar dia ni. Okay, so step yang kedua ni, ambil nilai I ni tapi kita buat garis putus-putus. Kemudian kita lukislah, tadi kita dah bagi tahu graf kita mesti macam ni. So kita lukis bentuk senyum senyum, yes, senyum separuh. Mesti bentuk melengkung Ibarat macam kita nak buat bentuk senyum. Tapi kita ambil separuh je. Yang ini pula masam. Mungkin dia kena jadi ni. Yes. Macam tu lebih kurang. Ini maksudnya saya nak buat bentuk masam. Tapi saya ambil separuh. Maka itulah kita punya graf. Ini adalah Y. Ini adalah X. Dan jangan lupa labelkan. Ini adalah Fx equals to 5 over 2x minus 1. Okey, kalau kita nak jawab soalan domain. Soalan domain. Domain, ingat domain tu adalah X. So tengok graf kita. Daripada tak tahu, tapi dia menghala ke kiri. So negatif. Kemudian kita tengok graf kita terus terputus. Maksudnya tak ada graf pada nilai setengah. Tak ada. Bila tak ada, kita berhenti pada setengah, open. Sambung balik dengan setengah. Ini maksudnya kita berhenti kat sini. Kemudian loncat, sambung balik daripada setengah sampailah tak tahu. Okey, kemudian kita nak dapatkan range. Range pun sama. Kalau kita baca range ni, daripada graf kita ni, daripada tak tahu ni, tapi negatif. Terus, tapi kita tengok ada satu lagi, dia terputus. Maksudnya graf kita tak ada kat sini. So saya bulatkan ni. Kemudian graf kita sambung balik. Maka dia terputus pada 0. So saya akan buat negative infinity. Negative infinity sampai 0 tak termasuk. Sambung balik. To infinity. Maka itulah kita punya jawapan. Okey, macam mana setakat ni? Faham ke tak faham? Ada nak tanya ke? So kalau saya buat infinity to 0, lepas tu 0 to negative infinity boleh tak? Jangan, negative infinity to 0. Infinity to 0, lepas tu 0 to negative infinity. Tak boleh. Infinity tu mesti ada negatif. Sebab graf kita ni, dia ke kanan, ke kiri daripada 0. Kalau ke kiri, itu maksud dia adalah nilai dia negative infinity. Mesti ada negative infinity.
Untuk yang R tu kena dari Betul. bawah ke atas ke? Ya, betul. Sebab kalau kita nak labelkan domain dengan range, kita mesti bermula nilai yang paling rendah. Kalau domain untuk X mesti bermula daripada kiri. Bermula daripada kiri sampai yang paling kanan. So ini paling kanan. Jangan terbalik pula. Kita baca kanan, positive infinity sampai setengah. Salah lah. Kita mesti baca daripada kiri. Sama juga untuk range. Jangan baca daripada atas, baca daripada bawah. Daripada bawah, graf kita tak tahu, tapi nilai dia adalah negative infinity. Terus terputus pada zero. Cara penulisan dia macam ni. Kemudian sampailah graf kita tak tahu. Okey? Okay, sir, thank you. Okey, ada lagi yang lain? Ada tak? Okey, jadi itulah kita dah tengok contoh-contoh soalan nombor 2. Bagaimana cara kita nak sketch the graph, kemudian kita nak dapatkan dia punya domain dan range. Jadi setiap kali bila kita nak jawab soalan sketch the graph, kita kena rujuk balik basic graph kita yang kita bincang minggu lepas. Maksudnya yang ini menentukan kita punya graph kita. Nak ambil macam ni ke ataupun nak ambil yang lain. Ini kalau kamu lukis je ni, kamu dah dapat 1 markah. Sebab bentuk betul 1 markah. Kemudian biasanya kalau kita nak dapatkan graph yang tepat, biasanya memang kita akan buat macam tu. X sama 0, Y berapa. Step yang kedua, bila Y kosong, X berapa. Kecuali untuk yang G ni lah. Yang G ni lain sikit. Yang G ni lain sikit. X kosong okey. Tapi kalau Y kosong tak boleh buat. Bila tak boleh buat, kita buat cara lain. Fokuskan yang di bawah.